habis hari ini, alhamdulillah. Saya difahamkan 10.30 nanti baru naik yang nak follow di bawah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran atau hati mereka terkunci? Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan menyebarkannya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita dipertemukan untuk bulan yang seterusnya, untuk siri yang keseterusnya, Tafsir Lin-Nisa. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustazah Fadilah dan seluruh asatizah di Masjid Wilayah, Tuan Haji Zakaria Imam Besar, yang memberikan kepercayaan kepada saya. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, hajah-hajah, haji-haji, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Hari ini kita memilih kisah Talut, iaitulah satu kisah di dalam surah Al-Baqarah. Kita akan lihat ayat 246 hingga 252. Ini adalah satu kisah yang membuktikan bahawasanya Rasulullah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kerana cerita mengenai Talut dan Nabi Daud, Nabi tidak pernah baca kerana Nabi tidak boleh membaca. Nabi tidak pernah belajar daripada mana-mana orang-orang Yahudi di Yathrib, di Madinah. Sepanjang 13 tahun Nabi berada di Mekah. Lalu persoalannya, daripada mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu mengenai kisah Talut dan kisah Nabi Daud yang ada di dalam Old Testament atau Hebrew Bible atau Taurat yang telah diubah? Kisah Talut dan kisah Daud ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, adalah kisah yang hanya Ahlul Kitab saja tahu. Tiba-tiba datang seorang lelaki ke Madinah. Beliau menyampaikan kisah ini dengan panjang lebar dan kelihatannya bercanggah dengan beberapa maklumat dan fakta yang ada di dalam kitab mereka. Jadi soalan timbul, daripada manakah Muhammad tahu cerita ni sallallahu alaihi wasallam? Jadi kisah ini akan membuktikan Nabi menerima cerita ini dari Zat yang Maha Mengetahui. Tuhan yang menurunkan Taurat, Tuhan yang sama menurunkan Al-Quran dan surah Al-Baqarah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih terperinci mengenai ayat-ayat tersebut, secara ringkas insya-Allah sebentar lagi tuan-tuan, puan-puan akan diberitahu dua bahagian yang akan ada dalam kisah yang penuh dengan pengajaran. Kisah ni panjang ya, kerana membabitkan 246 sampai 252. Bahagian yang pertama, ibu-ibu, ayah-ayah akan melihat dia cerita pasal seorang lelaki yang Allah pilih untuk memimpin Bani Israel berjihad untuk kembali ke Baitul Maqdis. Namanya Talut. Allah pilih beliau.
dan yang minta supaya carikan kepada kami Bani Israel seorang pemimpin untuk memimpin kami kembali ke Baitul Maqdis, kerana kami duduk kat luar Baitul Maqdis sekarang ni, bertempiaran, bertebaran di sana sini. Memang itulah sifat Yahudi pun, dia tak ada tempat yang tetap kerana dipandang hina oleh masyarakat dunia pada waktu itu. Tetapi pemilihan Talut adalah pemilihan yang kurang disenangi. Oleh siapa? Oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel itu sendiri. Itu bahagian pertama. Secara ringkas, cerita pasal seorang pemimpin yang Allah pilih tapi manusia tak suka. Nama dia Talut. Allah sebut nama dia Talut. Kemudian bahagian yang kedua, tuan-puan akan lihat macam mana Talut yang dipilih Allah terbukti telah berjaya memenangi peperangan melawan Jalut dengan jumlah bala tentera Jalut lebih besar daripada jumlah tentera Talut. Jadi benarlah pemilihan Allah kepada Talut, meskipun manusia tak puas hati pada peringkat awal, kerana Talut akhirnya berjaya menawan Baitul Maqdis dan berjaya menumbangkan Jalut dengan bantuan Daud. Okey, secara ringkas nampak kan? Nanti kita pergi dengan lebih terperinci. Just nak bagi dia punya ringkasan terlebih dahulu. Kemudian cerita ni dalam surah Al-Baqarah, kalau kita ni Ramadan berapa hari lagi? 70 lebih kot Ramadan dah tak lama nanti ibu-ibu akan baca cerita Talut ni. Kalau kita ikut juzuk tu, insya-Allah lah juzuk kedua. Tapi kat ujung-ujung dah. Cerita ni, cerita Talut lawan Jalut ni dekat hujung sekali juzuk 2. Surah Baqarah ada berapa juzuk? Ini surah paling panjang dalam Quran. 2 juzuk setengah, maknanya dah masuk juzuk 3 dah. Habis sahaja cerita Talut, cerita Nabi Daud, terus masuk juzuk 3. Dan juzuk 3 ni dah penutup surah Al-Baqarah. Di dalam surah Al-Baqarah yang ada 286 ayat, cerita Talut lawan Jalut ini Allah Subhanahu wa ta'ala letak selepas Allah membentangkan mengenai syariat Islam. Apa dia syariat Islam? Kalau tuan-puan baca surah Al-Baqarah, semua rukun Islam ada dalam juzuk 2. Perasan kan? Solat, puasa Ramadan ayat 185, haji, lagi apa lagi? Infak, zakat, dan selain daripada itu seperti qisas, menulis wasiat, jangan minum arak. Semua ini adalah hukum hakam sebagai seorang umat Islam yang baru bertapak di Madinah Al-Munawwarah. Karena surah Al-Baqarah ni surah pertama turun selepas Nabi berhijrah, dan surah ini berterusan turun sampailah ke tahun 2 Hijrah. Surah Al-Baqarah masih lagi turun, dan inilah surah yang paling lama turun pada Nabi SAW. Surah ni surah paling lama turun kepada Nabi. Dia adalah surah pertama turun kepada Nabi, dan ia turun sampai 8 tahun. Maknanya dalam surah ini juga ada ayat-ayat terakhir turun kepada Nabi sebelum Nabi wafat. Ini surah paling panjang dalam Quran, dan ini surah paling lama turun kepada Nabi SAW. Okey, saya nak ibu-ibu berfikir sekejap. Kenapa cerita tentang Bani Israel di bawah kepimpinan Talut berjaya menang ke atas Jalut, walaupun jumlah tentera Jalut jauh lebih besar, dan jumlah Bani Israel yang beriman di bawah kepimpinan Talut sangat kerdil?
Bahkan ulama berkata jumlah tentera Talut, sekarang boleh beza tak siapa Talut siapa Jalut, bunyi macam sama, jadi pening. Yang baik Ta, yang jahat tu Ja. Kalau cari buku-buku di Kinokuniya ke buku-buku barat ni, dia ada satu buku David and Goliath. Dia sebenarnya hampir sama dengan Jalut, Goliath. So jangan keliru kami mahukan Jalut, salah dah tu. Kita kena Talut. Okey. Di bawah pimpinan Talut, jumlah pasukan muslimin setengah riwayat kata jumlah mereka 313 orang. Jumlah pasukan Talut tidak ramai. Asalnya besar jumlah dia orang, tetapi yang benar-benar bertahan sehingga kepada bertembung dengan Jalut hanya 313. Dan jumlah tentera Jalut jauh lebih besar. Dan Allah Ta'ala bawa cerita ni selepas Allah membentangkan mengenai syariat Islam. Kenapa agaknya yang ni ramai yang tidak berfikir apa hikmah Allah letakkan cerita ini menutup tirai pengumuman mengenai syariat Islam? Allah Ta'ala nak ajar, bila kamu taat kepada semua perintah aku, tiada musuh boleh mengalahkan kamu. That's the point. Bila kamu taat pada perintah aku, kamu meninggalkan arak. Sebab tu ada perintah meninggalkan arak, meninggalkan judi, maisir, al-khamr. Sebab tu ada perintah berpuasa dan berdoa. Sebab tu ada hukum hakam pernikahan, cerai, talak dalam suratul Baqarah juzuk 2. Sebab itu ada perintah mengenai haji, manasikul haj. Kalau kamu taat semua perintah-perintah aku ini, inilah cerita yang aku akan buktikan ketaatan kamu walaupun jumlah kamu kerdil, tetapi tiada musuh besar mana pun musuh itu boleh menumbangkan kamu. Jadi fokus pada taat syariat aku, dan bila kamu umat Islam taat pada perintah aku, jumlah kamu kerdil sekalipun tiada yang boleh untuk menumbangkan kamu. Jumlah orang Islam di Madinah waktu itu kerdil. Jumlah pasukan kafir Makkah, kafir Yahudi, kafir munafik, dan kafir di seluruh tanah Arab besar jumlah mereka. Tetapi Allah bawa cerita ni nak motivasi Nabi SAW. Kalau kamu taat pada perintah aku, juzuk 2, maka Allah tutup juzuk 2 dengan cerita motivasi, iaitulah aku akan uruskan musuh-musuhmu. Jadi kita jangan risau sangat apa yang musuh rencana ke atas kita, apa yang Trump nak buat, apa yang Bashar Assad nak buat. Kita jangan risau sangat. Mereka memang kerja buat konspirasi, secret societies ke, Freemason ke, Illuminati ke, peduli apa mereka nak buat pada kita. Masalah orang Islam adalah dia sendiri tidak mentaati perintah agama. So macam mana Allah nak tumbangkan musuh-musuh kalau kita sendiri tidak ada kekuatan dalaman? Itu hikmah cerita ini Allah letak di hujung surah Baqarah, di hujung juzuk 2. Sedangkan dia cerita Bani Israel kan? Bukankah cerita Bani Israel banyak kat juzuk 1 kan? Kenapa tak letak sekali sahaja kan? Sebab Allah susun ayat-ayat Quran ni, dia ada tema-tema dia. Dia ada tema-tema dia. Cerita Bani Israel juzuk 1, Allah paparkan masalah perangai. Perangai mereka yang lawan Nabi mereka sendiri. So bila Allah paparkan masalah perangai orang-orang Islam zaman dahulu di bawah Nabi Musa, maka Allah Ta'ala telah menunjukkan perangai Yahudi di Madinah sama dengan perangai Bani Israel dahulu zaman Nabi Musa. Yang tu juzuk 1. Maka sebab itu Allah tak beri lagi khilafah, Allah tidak lagi memberikan kenabian, Allah tidak jadikan Nabi Muhammad daripada keturunan Yahudi. Sebab perangai hampa semua macam perangai Bani Israel dalam juzuk 1. Nabi Musa bebaskan daripada Fir'aun, tapi mereka tidak bersyukur. Mereka menyembah patung lembu Samiri.
Nabi Musa berdoa pada Allah supaya diturunkan manna dan salwa. Sebab apa? Perjalanan padang pasir, tak ada makanan. Mereka nak air, Nabi Musa ketuk batu, keluar 12 mata air. Mereka bersyukur kepada Allah ke tidak? Tidak. Mereka minta bawang putih, bawang merah, budu dan seumpama dengannya. Apa perangai macam ni, wahai Bani Israel? Allah kurniakan kamu, Allah nak muliakan kamu, tapi ini sikap kamu kepada Nabi Musa. Dan peristiwa Baqarah, masa ingat kita bincang di sini, itu adalah kemuncak kebiadaban orang-orang Israel. Mereka ni orang Islam tapi zaman Nabi Musa. Kurang ajar, biadab kepada Nabi mereka sendiri. Tidak hormat kepada Nabi mereka sendiri. Allah susun juzuk 1, cerita-cerita ni semua, sebab di hujung juzuk 1, Allah Ta'ala disqualify Bani Israel daripada menerima Nabi yang terakhir. Seolah-olah orang yang selama ini jadi ketua kelas telah dipecat daripada menjadi ketua kelas kerana perangainya yang kurang ajar kepada cikgu-cikgu yang mengajar. So juzuk 1 cerita pasal ketua-ketua kelas yang kurang ajar kepada cikgu-cikgu. Lalu juzuk 2 datang, tukar arah kiblat. Tukar arah kiblat. Mulai sekarang kiblat ketua kelas yang baru bukan lagi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kekal sebagai kota suci umat Islam. Tetapi kiblat untuk salat adalah kembali kepada tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Baitullah Al-Haram. Tempat di mana bermulanya keturunan bangsa Arab, iaitulah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi juzuk 2 Allah mula tukar arah kiblat sebagai simbol kepada Allah disqualify ketua kelas yang sedia ada daripada Baitul Maqdis. Allah disqualify kamu bukan sebab ras ataupun bangsa kamu, tapi kerana perangai kamu kurang ajar, bahkan paling biadab sampai tahap bunuh nabi-nabi yang diutuskan. Jadi sekarang Muhammad Rasul terakhir bukan daripada keturunan Baitul Maqdis. Aku akan jadikan dia daripada keturunan bangsa Arab, daripada Baitullah Al-Haram. So bila Allah sudah alih perhatian kepada Baitullah Al-Haram, maka umat Islam yang sekarang menghadap Baitullah, menghadap kiblat, apa yang dia buat masa menghadap kiblat? Dia solat kan? So solat mesti menghasilkan orang yang taat kepada syariat. Bila kita solat menghadap kiblat, kiblat yang baru adalah Baitullah, maka solat adalah tiang agama. Maka seluruh agama mesti ditegakkan. Sebab tu juzuk 2 lepas peralihan arah kiblat, seluruh rukun Islam diumumkan. Seluruh cerita pasal muamalah, munakahat, jinayah diumumkan. Perasan kan? Juzuk 2 penuh dengan hukum hakam. Dan juzuk 2 berakhir dengan cerita pasal perang. Sebab apa? Bila anda bertukar arah kiblat kepada Baitullah, wahai umat Islam, anda duduk kat Madinah, anda tukar arah kiblat, solat anda menuju ke Baitullah. Ini maknanya apa? Ini juga bermakna Allah meletakkan harapan kepada umat Islam di bawah pimpinan Talut mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berjihad menawan Mekah daripada para penyembah berhala. So kena bersedia wahai umat Islam untuk membuka Mekah, membebaskan tanah suci Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini daripada berhala. Kamu kena bersedia dengan risiko di mana orang-orang penyembah berhala akan mempertahankan kota ini dengan nyawa dan darah mereka. So kamu pun kena bersedia untuk berjihad. Maka cerita jihad pun muncul. Cerita Talut ni cerita perang, supaya umat Islam bersedia bahawasanya Makkah berkemungkinan boleh ditawan dengan hanya peperangan. Itu adalah persiapan mental untuk umat Islam di Madinah. Walaupun pada hakikatnya tuan-puan sedia maklum, Makkah berjaya ditawan tanpa peperangan, kan? Dalam Fathu Makkah tahun yang ke-8 Hijrah. Baiklah, sekarang yang ketiga. Tahukah anda cerita Talut lawan Jalut ini kebetulannya ia cerita yang diturunkan menjelang beberapa hari peperangan Badar. Subhanallah.
Saya nak tanya anda, Nabi tahu tak perang Badar tu bila? Nabi mana tahu? Nabi tak tahu, esok hari pun Nabi tak tahu apa akan berlaku. Tapi bila Nabi mula puasa, perintah pertama kali puasa Ramadan, ayat berapa dalam surah Al-Baqarah? Ayat 185, 186 kalau tak silap, 185. Kutiba alaikumus siyam, kan? Dan ayat ni ayat 246. Dia tak jauh beza dah tu. So ketika Nabi berpuasa buat pertama kali tahun 2 Hijrah, ini puasa pertama kali umat Islam secara fardu, ayat-ayat surah Baqarah masih turun, dan antara ayat yang turun ketika para sahabat sedang berpuasa adalah cerita pasal Talut. Sebab apa? Bila berlaku perang Badar? Tahun 2 Hijrah juga, ketika umat Islam kali pertama berpuasa. Dan bila tarikhnya, setakat ibu-ibu ayah-ayah tahu, bila tarikh perang Badar, bila tarikh perang Badar berlaku, nuzulul Quran anda sambut bila? 17 Ramadan berlakunya The Clash. 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nabi tak tahu apa-apa. Nabi punya intention adalah untuk mengambil harta yang dicuri oleh Abu Sufyan. Ceritanya panjang lah, ibu-ibu kena baca lah. Tak ada pun terfikir pasal perang. Dan sepanjang Nabi SAW puasa pun tak pernah terfikir akan ada cerita akan berlaku peperangan. Tapi cerita ni bila turun tahun ke-2 Hijrah, hari ketiga, hari keempat Nabi berpuasa, dia dah bagi hint. Nabi diberikan hint, something will happen. Dekat depan nanti hari ke-17 kamu berpuasa, something will happen. Di mana ketika kamu berpuasa akan berlaku pertembungan. Dan perasankan Talut perintahkan apa kepada tentera dia? Jangan minum dan jangan makan kecuali seteguk air. So cerita ni bagi hint, kalau kamu tak taat pada perintah aku, kamu tak akan menang dalam peperangan ni. Subhanallah. Jadi cerita ni tuan-tuan sangat sesuai dengan situasi Nabi SAW. So bila Nabi bertembung dengan Jalut, pada waktu itu namanya Jalut, Abu Jahal. Bila Nabi bertemu dengan 1000 pasukan Abu Jahal, dan Nabi punya pasukan dikatakan sama banyak dengan pasukan Talut 313, menang akhirnya Nabi SAW kerana ketaatan para sahabat. Jadi inilah serba sedikit mengenai mukaddimah kisah ini di dalam surah Al-Baqarah. Okey, mari kita mulakan perjalanan perlahan insya-Allah. Dan kita akan lihat setiap ayat panjang-panjang, ya. Setiap ayat panjang-panjang. Ini sifat surah Madaniyah. Satu ayat panjang-panjang kalau nak bandingkan dengan Makkiyah. Dan menariknya juga didapati ayat-ayat yang cerita pasal Bani Israel ni, dia memang panjang dalam Quran, satu ayat dia. Kenapa, ya? Kalau anda kaji Hebrew Bible ataupun Old Testament ataupun Torah yang version mereka hari ini, memang didapati ayat-ayat mereka satu ayat pun panjang-panjang. Jadi Allah Ta'ala memaparkan kisah yang ada dalam kitab mereka dengan pendekatan yang sama ada dalam kitab mereka. Satu ayat tu panjang-panjang, kita nak stop kat mana pun tak tahu. Ini sebenarnya pendekatan sifir, pendekatan asfar, pendekatan Old Testament. Jadi Allah mahu cerita ini menyebabkan mereka memahami Muhammad tidak membawa perkara baru, melainkan mengesahkan apa yang ada di dalam kitab mereka. Lihat sahaja kepada pattern dan cara cerita itu dipersembahkan, belum lagi isi kandungannya. Satu ayat panjang-panjang ini juga adalah cara kitab kamu. Okey, mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sempat letak terjemahan sebab memang tak muat. Tapi ibu-ibu ada Quran tak? Ya. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Adakah kamu Muhammad tidak perhatikan kepada al-mala'?
Al-Malak ni artinya seseorang yang dikerumuni oleh ramai manusia kerana dia ada jawatan. Okey? Dia ada pengaruh. Itu Al-Malak. Ya. Min Bani Israel min ba'di Musa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu perhatikan kepada pemimpin-pemimpin Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa alaihi salam? Berapa jarak Nabi Musa dengan Nabi Daud? Wallahu a'lam. Seingat saya bila belik-belik fakta sejarah ni, boleh jadi 500-600 tahun jarak Nabi Musa dengan Nabi Daud alaihi salam. Okey. So ini adalah cerita zaman Nabi Daud, iaitulah 600 tahun selepas kewafatan Nabi Musa. Cerita mengenai Bani Israel. Israel ni siapa? Israel dalam Quran sebut Israel adalah Nabi Yaqub. So Allah Ta'ala nak cerita pasal orang-orang Islam zaman Nabi Musa. Sebab anak-anak Nabi Yaqub orang Islam ke tidak? Orang Islam 12 orang. Nabi Yusuf salah seorang. Dan setiap 12 orang ini melahirkan 12 kabilah. Sebab itu bila ketuk air, 12 mata air keluar. Sebab 12 kabilah. Okey. Alam tara, tidakkah kamu perhatikan? Alam tara adalah sirah ta'ajub. Maksudnya apa? Kau tak perhatikan? Seolah-olah perumpamaannya satu dunia tengok perlawanan bola sepak, Manchester lawan Liverpool. Kalau anak-anak muda ada kat sini, dia fahamlah maksud saya. Tiba-tiba kita seorang je yang tak tengok. Esok pergi ke tempat kerja, orang geger belakang. Lagu mana boleh menang MU ke atas Liverpool? Lalu kita yang tak tengok ni telah ditegur. Alam tara, kau tak tengok? Tengok apa? Kau tak tengok? Sedangkan ketika itu sudah geger, sudah viral perbincangan mengenai kemenangan MU ke atas Liverpool. So alam tara ini sirah ta'ajub. Tuan-tuan jumpa kat mana-mana Quran, maknanya cerita ni bukan hanya ada di dalam Quran. Cerita ni dalam kitab kamu. Dan kamu tak perhati? Dan kamu sanggup ubah daripada fakta yang asal? Kamu tak perhati elok-elok pengajaran cerita ni? Ia adalah peristiwa besar. Dan peristiwa itu bermula ceritanya daripada satu keadaan, idh qalu li nabiyyin lahum, ketika pemimpin-pemimpin politik Bani Israel ini berkata kepada nabi mereka. Siapa nabi mereka waktu ini? Dalam kitab Old Testament Hebrew Bible, nama nabi tersebut adalah Samuel. Tapi Quran tak sebut, kerana hikmah tertentu, supaya kita fokus kepada apa isunya dan bukan siapa nabi yang terbabit. Tetapi boleh jadi Nabi Samuel, boleh jadi tidak, wallahu a'lam, kita kata begitu saja. Yang pasti Allah sebut linabiyyin lahum. Allah tak sebut linabiyyihim. Orang belajar bahasa Arab, dia akan hargai kenapa Allah sebut linabiyyin lahum dan Allah tak sebut linabiyyihim. Linabiyyihim maknanya seorang nabi yang bersama dengan mereka. Ini nabi mereka. Tetapi linabiyyin lahum, nabi ini adalah nabi yang bertanggungjawab kepada urusan mereka, tetapi nabi ini telah dipinggirkan, isolated. Nabi ini tidak dipedulikan. Setiap kali dia buka mulut nak menyatakan perkara halal, menyatakan perkara haram, dia tidak dipedulikan oleh al-malak ini. Kerana bagi mereka nabi ini hanya kerja memberitahu hukum sahaja. Dan kebanyakan hukum hakam yang dibentangkan oleh nabi ini sesuatu yang tak selari dengan hawa nafsu mereka.
Kerana Nabi berkata-kata mengenai Taurat mengharamkan riba, Taurat mengharamkan arak. Al-Malak ni dia tak suka benda-benda macam tu. Betul, mereka pedulikan Nabi ni, mereka pinggirkan Nabi ni. Tetapi ada satu peristiwa menyebabkan mereka cari balik Nabi yang mereka pinggirkan. Agaknya peristiwa apa itu? Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai Nabi, tolong bangkitkan daripada kami seorang raja untuk tujuan berperang di jalan Allah. Kami ni ramai, daripada katakan 12 orang ya. Kita katakan pemimpin Al-Malak ini 12 kabilah, so 12 orang katakan begitu. So ada 12 orang pemimpin Bani Israel. Okey, ada 12 orang yang berhormat daripada Bani Israel. Mereka pemimpin yang dipilih oleh setiap kabilah. Okey, so ini adalah majlis mesyuarat mereka. So mereka mendatangi Nabi ini dan mereka meminta, kali ini kami ada urusan penting dengan kamu, wahai Nabi, wahai Tuan Guru, wahai Nabi, wahai ulama, wahai Nabi. Keluarkan daripada salah seorang daripada kami ini seorang raja. Daripada kami ini, cari ke seorang raja. Kerana kami tak boleh nak decide siapa yang terbaik kalangan kami untuk jadi raja. Just kami harapkan kamu sudi untuk pilih bagi pihak kami, supaya kami tak bergaduh sesama kami. Kamu tolong pilihkan untuk kami. Endorsement kamu sangat penting untuk kami, kerana kamu adalah Nabi, kamu pembawa agama ini. So sifat kamu sebagai pendakwah, pembawa agama yang mengesahkan salah seorang daripada 12 orang ini sebagai raja akan menyebabkan kami berhenti berbalah. Lalu Nabi ini bijak. Bila dia dengar ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah, Nabi ni bila kaum dia 12 orang pemimpin kata keluarkan daripada kami seorang raja untuk berperang di jalan Allah, Nabi ni dengar dia elok apa yang mereka kata, berperang di jalan Allah. Macam pelik je bunyinya tu. Berperang di jalan Allah. Kenapa tiba-tiba nak berperang di jalan Allah ni? Tak ada angin, tak ada ribut ni. Biar betul. Sebab track record kamu dan orang-orang sebelum kamu, bila Allah perintahkan fi sabilillah, yang kamu kata tadi nuqatil fi sabilillah, track record kamu dan orang-orang sebelum kamu adalah hampir, dalam bahasa saya lah, track record kamu mengecewakan, mendukacitakan. Dan kamu kata kamu mahukan raja. Okey, nak raja tu saya faham, tapi untuk tujuan berperang fi sabilillah, are you sure? Ini pemimpin yang bagus, Nabi. Dia mendengar dengan teliti permintaan kaumnya. Sebab tu dia kata apa dia? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kamu sanggup kalau Allah perintahkan kamu buat kali seterusnya dan kamu terus tidak berperang ketika Allah meminta? Sebenarnya apa tujuan kamu nak meminta seorang raja dengan endorsement aku? Apa sebenarnya tujuan kamu? Adakah benar kamu mahu berperang di jalan Allah sedangkan track record kamu menunjukkan sebaliknya? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah sedangkan kami semua dan kita semua sudah dikeluarkan daripada rumah-rumah kami dan anak-anak kami dipisahkan. Cuba perhatikan dia elok. Berapa kali fisabilillah depa sebut? 2 kali kan? Fisabilillah, fisabilillah. Kita mau berperang fisabilillah, wahai Nabi. Keluarkan kami seorang raja dari kalangan 12 orang ini, please. Ini namanya Al-Malak. Sepanjang zaman,
pemimpin politik yang bijak menyusun perkataan untuk mempengaruhi orang-orang agama. Mereka mempergunakan orang-orang agama untuk tujuan dan kepentingan politik mereka. Mereka mahukan endorsement ahli agama untuk mengesahkan perbuatan mereka. Sedangkan perbuatan sebenar mereka bukan nak berperang fisabilillah, mereka mahukan kesenangan dan kemewahan harta. Lepas tu kami mahukan salah seorang sebagai raja, just endorsement kamu, dan di sebalik itu motif sebenar mereka adalah kita mahu sesuatu yang memberikan kami kesenangan dan kemewahan. Tetapi mulut mereka bijak. Fisabilillah 2 kali. Dan mereka kata, mana mungkin kita tak berperang sedangkan kita sudah dibuang daripada rumah dan daripada anak-anak kami. Anda akan tahu ayat seterusnya Allah bongkar apa dalam hati mereka sebenarnya. Apa sebenar tujuan mereka pergunakan Nabi ini untuk memilih salah seorang daripada 12 orang ini sebagai raja. Di mulut mereka kata nak berjihad fisabilillah. Track record menunjukkan sebaliknya. Di mulut mereka kata fisabilillah, dalam hati mereka mahukan harta dan kemewahan. Mereka dah tak sanggup hidup di luar daripada Baitul Maqdis. Duduk dalam Baitul Maqdis senang lenang, penuh dengan harta dan kebendaan. Duduk di luar Baitul Maqdis ni susah, payah hidup kat sini. Kami dah tak tahan dah duduk kat sini. Ini dalam hati diorang sebenarnya. Mereka tak faham Allah menguji mereka. Lalu falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Allah sekarang diberihin pada ayat-ayat seterusnya. Inilah ayat yang menjadi mukaddimah cerita Talut sebentar lagi. Ini mukaddimah dia. Ini mukaddimahnya, iaitulah dan sebentar lagi kamu akan lihat akhirnya Allah fardukan ke atas mereka jihad fi sabilillah. Tetapi semua mereka berpaling. Terbukti mereka jadi track record yang seterusnya. Kecuali sedikit yang setia dan taat. Lalu Allah Ta'ala sebut, Wallahu alimun bizzalimin. Ingat ya, bila kita baca kisah-kisah Quran ni, kita kena baca sampai habis ayat tu. Ayat-ayat terakhir ni akan menyebabkan cerita ni anda tak akan nampak sekadar cerita sejarah. Kita baca cerita ni daripada awal macam cerita sejarah, cerita yang berlaku pada zaman dahulu, membabitkan Bani Israel 600-500 tahun selepas kewafatan Nabi Musa. Tapi baca cerita tu sampai habis, di mana hujung-hujung ni kerap kali ya Allah menunjukkan hukum universal. Maknanya apa cerita macam ni akan berulang, iaitulah setiap zaman, di mana-mana sahaja kamu kena faham satu perkara. Allah akan tunjukkan siapa yang zalim. Allah akan bongkarkan siapa yang zalim. Siapa yang mempersendakan agama, siapa yang mempermainkan agama, yang zalim pada diri sendiri. Dahulu namanya Bani Israel, hari ini mungkin kita. Wallahu alimun bizzalimin. Allah faham siapa yang zalim pada diri sendiri sekarang. Di mulut sebut fi sabilillah, di mulut sebut perkara-perkara agama, dalam hati Allah Ta'ala lebih tahu. Dalam hati ada nifaq. Na'udzubillah. Ya, okey. Sekarang kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Jadi cerita tadi apa kesudahannya? Kesudahannya Nabi apabila diminta dan didesak oleh Al-Malak ini, akhirnya baginda berdoa kepada Allah, Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk menyelesaikan masalah Al-Malak kaumku ini. Mereka mendesakku untuk memilih salah seorang daripada 12 orang pemimpin mereka, dan aku lebih tahu sebenarnya mereka sentiasa bermasalah dalam jihad fisabilillah, walaupun mulut mereka sebut jihad fisabilillah. Lalu Allah memberikan ilham kepada Nabi ini, ya, supaya umumkan kepada mereka perkara berikut. Innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Dengar sini, ini pengumuman daripada Allah. Allah telah memberikan respon kepada doa saya dan permintaan kalian. Allah telah memilih Talut sebagai raja kamu.
Talut ni ada tak dari kalangan 12 orang ni? Mana ada? Dia tak ada dalam list 12 orang ini. Biar betul, hang pilih dia. Ini bukan hang, ni Allah pilih. Masih ingat tak masa kita bincang pasal Baqarah di masjid ini? Nabi Musa menghadapi situasi yang sama. Bani Israel tanya macam mana nak selesaikan kes bunuh. Nabi Musa mengadu pada Allah. Lalu Nabi Musa diberikan ilham, dan Allah memberikan perintah kepada Musa untuk mengumumkan kepada Bani Israel, Innallah, sama tak? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kenapa Nabi-Nabi ni, Nabi Musa sampailah Nabi-Nabi Bani Israel ni kena mention Innallah, Innallah, Innallah? Sebab saya harap ibu-ibu masih ingat pengajaran daripada kuliah-kuliah yang lepas, di mana Bani Israel ni dia sentiasa menganggap apa yang keluar daripada mulut Nabi ni adalah rekaan Nabi. Nabi yang tak suka kepada kesenangan dan kemewahan yang ada kepada mereka. Sedangkan apa yang Nabi cakap bukan daripada pihak Nabi. Nabi bercakap bagi pihak apa yang Allah Ta'ala sebut. Maka sebab itu Nabi-Nabi ni mention Innallah. Ini bukan ijtihad aku, ini bukan buah fikiran aku, ini adalah perintah Allah. So harap-harapnya kamu tidak pertikai dan kamu tidak perli, iaitu Talut sebagai pemimpin. Tetapi mereka respon macam mana? Sama dengan perangai kaum Bani Israel masa Nabi perintahkan cari Baqarah. Perangai itu sama. Mereka tak puas hati. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulk minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Kat sinilah kantoi. Di sinilah edisi kantoi. Apa sebenarnya motif? Mereka mahu adanya raja dari kalangan 12 orang. Sebab kalau sesama mereka buat pelantikan, kejap lagi bergaduh. Saya punya pemimpin lebih baik daripada pemimpin kamu. Pemimpin kamu hebat mana sangat, pemimpin kabilah saya lebih baik. Bergaduh nanti. So kalau cari orang agama boleh endorse. Tak bergaduh dah. Tetapi sebenarnya motif mereka beria. Nak berjihad fi sabilillah lepas terlantik seorang? No. Allah bongkarkan ucapan spontan mereka telah dirakamkan Allah. Iaitulah, macam mana Mamat tu yang tak dikenali tiba-tiba diberikan kepadanya kekuasaan, diangkat sebagai raja ke atas kita orang 12 orang, sedangkan kita orang 12 orang lebih layak kepada raja berbanding dia, dan dia sendiri kamu tengok dengan mata kepala kamu tak ada sikit pun harta. Kata tu tak ada sikit pun harta. Ini menunjukkan mereka dah ada harta, tapi mereka nak lebih lagi. Dan untuk lebih lagi mereka kena takluk Baitul Maqdis. Dan untuk takluk Baitul Maqdis mereka perlukan seorang jeneral perang. Dan biasalah jeneral perang akan dapat bayaran lebih sedikit. Dan bila mereka nak pilih jeneral daripada 12 orang, mereka boleh bergaduh sesama mereka. Maka tokoh agama dipergunakan. Tetapi Nabi ini bijak. Nabi Syamul ini bijak. Dia sangat tegas dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Lalu apabila ini adalah suara daripada pemimpin Al-Malak, maka Nabi tadi sedih. Mereka kritik apa yang Allah putuskan. Mereka tidak setuju dengan Talut. Maka Nabi kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, macam Nabi Musa kan, bila kaum Bani Israel pertikai pula Baqarah, warna apa, usia mana, nak cari kat mana, Nabi Musa sabar, luah pada Allah. Nabi tak luah kat Facebook, luah pada Allah, luah pada Allah. Ya Allah, macam mana ni ya Allah. Mereka tak setuju dengan Talut, wahai Allah. Mungkinkah ada jawapan untuk ku beritahu kepada pemimpin-pemimpin ini? Maka Allah ilhamkan kepada Nabi ini, pergi pada mereka, masuk dalam persidangan mereka, buat pengumuman berikut, iaitulah Innallah. Kali ke berapa dah? Kali kedua dah. Innallah astafahu alaikum
Dengar sini, ini daripada Allah, bukan daripada saya. Allah telah memilih beliau ke atas kalian. Istafa diasal daripada perkataan safwah. Safwah juga kalau anda pernah dengar perkataan sufi. Sufi ni kesucian. Maknanya hati dia lebih baik daripada hati korang. Kantoi ni sebab hati bukan manusia tahu. Yang hanya tahu kehebatan hati ni adalah Allah. So Allah Ta'ala nak kata, Allah pilih Talut berbanding kalian kerana dia ada kualiti hati yang bersih berbanding kalian. Sepatutnya kalian jadikan pemilihan Talut sebagai muhasabah pada diri kalian. Hati kamu tak ikhlas sebenarnya berjuang, dia lebih ikhlas. Hati kamu penuh dengan gangguan keduniaan. Ini maksud istafa. Ada orang nama Mustafa kan, maknanya seseorang yang bersih hatinya. Mustafa, Habibina al-Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum. Tu sepatutnya dia dah muhasabah diri, dah 12 orang ni. Memang patutlah kita tak layak sebab sesama kita sendiri pun ya, ada macam-macam benda dalam hati ni. Hati kita keras, hati kita hitam. Tetapi mereka tak boleh terima, tuan-tuan. Maka Allah perintahkan Nabi ini umumkan kualiti yang kedua. Kualiti ada 4 kat sini. Talut ni ada 4 kualiti. So tuan-tuan, kalau nak tengok Islam ni menang, pastikan pemimpin yang memimpin perjuangan Islam ada 4 kualiti ni. Ya, kerana inilah cerita ini juga dipaparkan, iaitulah 4 kualiti pemimpin yang akan membawa kemenangan. Iaitulah kualiti Talut. Sebelum tu, saya takut saya terlupa nanti. Perasankan Allah sebut nama. Nabi tak sebut nama. Tapi nama Talut disebut. Kejap lagi Jalut disebut 3 kali. Jalut. Fir'aun pun Allah tak sebut nama. Fir'aun tu gelaran. Dakyanus tak ada dalam Quran. Namrud tak ada dalam Quran. Yang ni Jalut Allah sebut nama. Kenapa ya? Antara jawapan yang memuaskan hati saya adalah Allah sedang hadapkan cerita ini kepada pemilik kitab Taurat. Allah mahu Nabi bercakap di Madinah cerita ni kepada ahlul kitab. Allah nak Nabi minta ahlul kitab tolong buat perbandingan cerita yang Allah turunkan pada aku dengan cerita dalam kitab hampa. Allah beritahu aku nama dia Talut. Cuba cek. Allah beritahu aku nama dia Jalut. Cuba cek ada tak nama tu. Kalau kamu kaji dengan jujur, kalau kamu kaji dengan telus, kamu akan mendapati tiada pertentangan. Cuma sebutan mungkin berbeza lah. Joliath apa tadi? Joliath. Sebab itu bahasa Ibrani, ini bahasa Arab, Quran. Tetapi tak jauh beza kan. Jadi kadang disebut nama secara ta'yin. Tahu ta'yin? Memang Allah sebut direct nama sebagai pemberitahuan apa yang dipadamkan daripada Taurat atau apa yang tidak dipadamkan dalam Taurat untuk membina titik persamaan. Nah, boleh faham sekarang? Boleh faham? Kadang Allah sebut nama seseorang dalam Quran kerana Taurat padamkan nama dia. Oh, kau padam nama tu, dalam fikiran kau tahu siapa yang dipadamkan nama tu, Quran datang untuk memberitahu apa yang kau padamkan. Jenayah yang kau lakukan. Okey? Antara contohnya Harut Marut lah kalau masih ingat. Ingat lagi? Bila saya kata Harut Marut pendapat yang ketiga daripada 3 pendapat, kalau anda masih ingat, saya memilih pendapat Harut Marut adalah malaikat yang Allah Ta'ala utuskan, yang taat pada perintah Allah. Tetapi ada juga pendapat kata Harut Marut adalah Dajjal-Dajjal yang buat kacau di Babil. Mereka adalah Yahudi berpakaian agama tetapi mengajar sihir. Lalu disebut nama Harut Marut kerana dalam kitab mereka memang ada nama tu, mereka padam. Mereka tukar Harut Marut kepada Jibril dan Mikail mengajar sihir. Kurang ajar kamu. Nah, aku bongkarkan nama sebenar dalam kitab kamu yang kamu padam. Dan nama juga disebutkan kerana nama tu ada dalam kitab korang.
Cuma mungkin cara sebut lain sikit kerana kamu bahasa lain, kitab Taurat kamu, Quran turun bahasa Arab kan. Tapi jujurlah kaji, Muhammad membawa perkara yang mengesahkan apa dalam kitab kamu. Okey. Okey. Kualiti yang kedua adalah wazadahu bastatan fil ilmi. Bastatan fil ilmi. Dia ada kepintaran, kemahiran, kepakaran dalam peperangan. Maknanya dia ini pernah melihat peperangan, atau boleh jadi dia tidak pernah bertembung, tidak pernah terbabit dalam peperangan, tetapi kualiti ini Allah Ta'ala sebut dari masa depan. Maksudnya apa? Allah mengumumkan sesuatu yang akan berlaku di masa depan, iaitulah dia ni nanti. Sebab Allah Ta'ala dia tahu masa depan. Kamu akan mendapati dia ini orang yang expert, strategis, komander yang berkesan, mempunyai kepakaran. So pemimpin yang boleh memenangkan Islam, selain daripada kualiti spiritual, istafa, kualiti spiritual, kualiti seterusnya adalah kualiti intelektual, iaitulah ilmu. Kualiti yang ketiga adalah jisim. Tubuhnya adalah perkasa, gagah, walaupun tidak semestinya six pack. Setengah ulama kata nama Talut berasal daripada tala, yatulu, taulan, tinggi. Dan ada istilah itu dalam bahasa Ibrani. Sebab itu nama panjang dalam bahasa Ibrani Shal. Sebab tu anda tak akan jumpa nama Talut dalam kitab mereka, anda akan jumpa nama Shal. Tak ada kata dengan tudung Shal, tinggi. Makna tinggi dalam bahasa Arab adalah Talut, dalam bahasa Ibrani Shal. Subhanallah. Jadi Talut ini dia punya kelebihan adalah, kata para ulama wallahu alam, berdasarkan Talut, dia punya tubuh dia tinggi berbanding orang lain rendah-rendah belaka. Ini kelebihan ke kekurangan? Ini kelebihan. Sebab bila anda tinggi, anda nampak apa yang orang bawah tak nampak. Ya. Anda boleh nampak apa yang orang bawah tak berapa nampak. Lepas tu kejap lagi Talut nampak apa yang orang bawah tak nampak. Orang bawah nampak sungai, yang dia nampak musuh kat depan tu je. Dia kata minum sikit cukup, jangan minum banyak, sebab jadi kita nak bertembung. Tapi orang kat bawah tak percaya, kecuali sedikit. Sebab dia pemimpin, dia nampak apa yang orang bawah tak nampak. Talut ada kualiti jisim. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim. Ini kualiti yang keempat, dan kualiti ini tidak boleh dilakukan oleh manusia, tidak boleh diukur oleh manusia. Inilah penyerahan secara total kepada Allah. Okey, pemilihan kualiti spiritual, tuan-tuan boleh nilai pada salat fardu. Anda boleh tanya dia punya kefakihan dalam agama. Okey, safwah. Kualiti kedua apa tadi? Intelektual. Tuan-tuan boleh buat exam kan. Kualiti jisim anda boleh nilai dengan pandangan mata zahir. Tetapi kualiti yang keempat ni dia panggil taufik. Allah memang pilih dia. Yang ni anda tak tahu. Berapa ramai pemimpin yang bagus hatinya, yang bagus ilmunya, yang bagus tubuhnya, tapi Allah tak bagi kemenangan lagi. So faktor taufik, pilihan Allah ini bukan faktor yang boleh manusia campur tangan. Hanya dengan doa sajalah. Hanya dengan doa saja. Jadi wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah akan memberikan kekuasaan kepada sesiapa yang dia kehendaki, memenuhi syarat-syarat tadi. So kalau Allah Ta'ala decide, maka dia dapatlah kerajaan itu dan tidak ada yang boleh menghalang. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, kekayaannya sangat luas. Walaupun Bani Israel kata dia tak ada walaupun sedikit harta, kami tak pernah nampak dia ada harta walau sedikit. Allah kata aku punya kekayaan luas, aku boleh beri kepada sesiapa yang aku nak beri, termasuk Talut. Dan aku maha mengetahui, aku boleh beri ilmu itu kepada beliau. Okey, alhamdulillah. Lalu apa yang berlaku tuan-tuan? Kita dibawa pergi kepada Nabi memberi penjelasan seterusnya. Walaupun Nabi telah rationalize,
Nabi telah memberitahu Allah pilih dia sebab sekian. Kualiti ni tak ada pada 12 orang pemimpin korup kamu. Kamu semua telah ada kerosakan dalam hati, kerosakan pada ilmu, kerosakan pada perkara-perkara yang sangat kritikal untuk memimpin Bani Israel. Kebetulan ada Talut, seorang tentera yang kamu bunuh potensinya. Mereka tak puas hati lagi, tuan-tuan. Kami tak puas hati dengan penjelasan kamu. Kami tak boleh terima Talut. Apa tanda dia benar-benar dipilih Allah? Nabi mengadu pada Allah lagi. Macam Baqarah juga kan, berapa kali Nabi Musa mengadu pada Allah? Berkali-kali. Ya Allah, mereka terus degil untuk menerima perintahmu. Ya Allah, bagaimana aku perlu berinteraksi dengan mereka, wahai Allah? Lalu Allah beri ilham kepada Nabi ini dan perintahkan mereka dengan perkara berikut. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Nabi diperintahkan Allah untuk berkata kepada Al-Malak ini, tanda dia akan diberikan Allah kerajaan nanti adalah peti tabut akan dikembalikan kepada kalian menerusi beliau. Di dalam peti ini adanya ketenangan daripada Tuhan kalian dan baki peninggalan yang ditinggalkan oleh Maha Guru kalian, Nabi paling besar kalian, iaitulah Musa dan Harun alaihi salam dan keluarga mereka. Al adalah keluarga. Lepas surah Baqarah ada surah pasal Ali Imran, keluarga. Tahmiluhul malaikah, dan tabut ini akan dibawa turun oleh para malaikat. Okey, sekejap. Peti tabut ni peti apa? Peti sejuk? Anak saya baru lahir, alhamdulillah, dah 10 hari dah. Memang tak boleh letak langsung, memang akan nangis, kecuali kita kena dukung. Biasalah kan masalah kan, cucu anda pun kan. Tapi ada satu tempat tu kita bagi dia 3-4 lapis tilam, dia akan tidur. So saya namakan tilam tu tabut. Tabut ni adalah peti yang telah membawa Musa alaihi salam masuk ke dalam istana Fir'aun. Itu berdasarkan Al-Quran sendiri menerangkan tabut. Tetapi literally tabut adalah peti. Boleh jadi peti tabut yang bawa Musa masuk ke dalam istana Fir'aun semasa beliau menjadi bayi telah disimpan oleh keluarga beliau dan diberikan kepada Musa apabila beliau menjadi Rasul pada umur 40. Musa, inilah peti yang bawa engkau ke dalam istana bapa angkat engkau, Fir'aun yang dah mati tu. Simpan elok-elok. Lalu Musa alaihi salam menjadikan peti tersebut sebagai, yalah tuan-tuan, peti yang Allah pelihara daripada kena ombak Sungai Nil. Peti ini menjadi saksi macam mana Allah mengatur kemenangan Musa ke atas Fir'aun. Bila anda tengok peti ni, anda tak rasa ke termotivasi? Manusia ni dia lemah. Allah tahu manusia ni lemah. Dia kena ada unsur fizikal, dia kena ada unsur nampak. Ya, kita tahu Allah tu kita tak nampak. Nabi Ibrahim kita tak nampak sekarang. Nabi Muhammad kita tak nampak. Yang kita nampak hanya makam baginda sallallahu alaihi wasallam saja. Yang kita nampak makam Nabi Ibrahim saja. Tapi Allah faham manusia ni bila dia nak beriman, dia tak nampak benda fizikal, dia boleh jadi lemah. Maka antara cara Allah kuatkan iman kita adalah dia bagi kita nampak benda fizikal untuk mengukuhkan iman, iaitulah Kaabah. Kaabah adalah contoh unsur fizikal. Sebab kita macam susah nak percaya benar ke cerita Nabi Ibrahim ni. So Kaabah depan mata, bukti cerita ni benar. Hajar lari 7 kali dan terjatuh pada larian yang ke-7. Betul ke? Sa'i sendiri di Bukit Safa dan Marwah. So bila kita tengok sendiri depan mata Baitullah, tak rasa tenang. Bila kita tengok sendiri makam Ibrahim, nampak tapak kaki baginda, tak rasa tenang. Bila kita tengok sendiri, iaitulah apa lagi di Masjidil Haram, Multazam,
Air Zam-Zam kita tengok depan mata kita sendiri. Jadi sebagaimana kita hari ini, rukun Islam yang kelima adalah rukun yang menyebabkan anda nampak apa yang namanya fizikal untuk mengukuhkan spiritual, maka dahulu pun begitu. Mereka perlukan unsur fizikal untuk mengukuhkan spiritual. Namanya tabut dan bukanlah Baitullah. Tetapi cerita ini adalah isyarat kepada Nabi SAW. InsyaAllah, kalau Talut punya tanda dia dipilih Allah adalah peti tabut akan diturunkan Allah kepada beliau di hadapan mata kalian 12 orang dan Bani Israel. Allah akan turunkan melalui malaikat. Malaikat sendiri bawa turun peti tabut itu di hadapan Talut dan disaksikan oleh kalian. Ini tanda dia dipilih oleh Allah. Peti tabut sebenarnya, katanya, bukan sebenarnya, katanya beza kan? Sebenarnya dengan katanya ada beza kan? Sebenarnya maknanya fakta itu kuat, tapi katanya tu maknanya ada perbezaan pendapat lah. So saya betulkan balik. Peti tabut ini katanya telah dirampas oleh penakluk Baitul Maqdis. Ceritanya adalah apabila Yusha' bin Nun adalah anak murid Nabi Musa, berjaya tawan Baitul Maqdis. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kekayaan, beri kemenangan kepada Bani Israel. Mereka berjaya berada di Baitul Maqdis pada zaman Yusha' bin Nun. Biasalah bila menang, bila mewah sikit, Bani Israel mula buat hal. Bila mereka buat hal, Allah datangkan pemerintah yang kejam, memusnahkan Baitul Maqdis dan menghalau keluar Bani Israel. Dan mereka merampas peti tabut. Tetapi mereka tidak berjaya untuk mengapa-apakan peti ini. Mereka tak boleh nak buka sebab Allah pelihara. Ini riwayat Tetapi bila datang zaman Daud, bila datang zaman Talut, mereka nak ambil alih Baitul Maqdis daripada pemimpin zalim ini. Dan bila mereka nak tawan sahaja, mereka dalam proses nak mengatur bala tentera, Talut dalam proses nak mengatur bala tentera ni untuk tawan Baitul Maqdis, tabut yang ada di tangan musuh telah sampai kembali ke tangan mereka. Betapa mudahnya Allah menembusi pertahanan musuh, ambil peti tabut yang dipegang oleh musuh, dikembalikan kepada mereka dengan bantuan para malaikat. Allah tak perlukan bantuan, cuma Allah mengajar kita asbab dan musabab. So malaikat bawa turun. So ini menunjukkan kemenangan Talut ada kaitan dengan bantuan malaikat. Benarkah ini perang Badar? Malaikat akan membantu para mujahidin. Baca surah Al-Anfal, baca surah Ali Imran, lepas surah Baqarah surah apa? Surah pasal perang Badar dan perang Uhud. Dia surah ni dia berkait. Waktu cerita Talut ni di hujung surah Baqarah, dan habis saja surah Baqarah, Allah mulakan surah Ali Imran tentang punca kemenangan perang Badar, iaitulah keimanan para sahabat, menyebabkan Allah bantu dengan para malaikat. Okey, jadi sakinah, ini kalau kita rujuk riwayat Israiliyat. Tahu kan Israiliyat? Israiliyat adalah riwayat-riwayat yang dikongsikan oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Antaranya adalah sakinah ini adalah angin. Sakinah, peti tu dah satu lagi angin. Dalam peti tu ada angin. Angin itu akan menghasilkan rupa paras. Bila kita buka peti itu akan keluar angin, dan angin itu kelihatannya rupa bentuknya adalah kucing bertanduk. Tuan-tuan nampak serius maknanya percayalah tu. Biasa kalau saya cakap ni orang gelak Jangan percayalah tuan-tuan, sebab itu cerita Israiliyat. Dalam peti tu ada angin. Bila kita buka ada password lah, angin tu akan keluar dan akan membuat suara kucing. Tak tahulah macam mana suara kucing, miau miau miau. Dan bila kucing itu bersuara, kucing tu dah mati dah, tetapi arwah dia macam mana dalam bentuk angin pada. Bila kucing tu mengeluarkan suara, tanda kita akan menang dalam peperangan ni. Kalau dia tak keluarkan suara, maknanya kita tak akan menang lah dalam peperangan ini. Itu cerita Israiliyat. Bunyi saja dah nampak aneh berbenar. Sakinah artinya ketenangan, tak ada kaitan dengan angin. Peti tabut lagi best. Peti tabut menurut riwayat-riwayat Israiliyat, 3 hasta panjang, 2 hasta lebar.
Dan di dalamnya terkandung kata macam-macam lah. Dia asal daripada zaman Nabi Adam lagi. Nabi Adam bawa turun daripada syurga. Tetapi saya mengambil pendapat yang saya rasa lebih tenang. Di dalam peti ini ada tongkat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa alaihissalam, dia nak wafat. Pasti dia berfikir, apa benda yang aku boleh tinggal dan orang boleh ingat perjuangan aku lepas aku meninggal. Macam mana nak orang-orang, sebab diorang dah tak boleh dengar dah apa aku cakap. Masa tu bukan ada YouTube, bukan ada live untuk tengok Nabi Musa ceramah balik. MP3 mana ada iCloud, benda semua tu. Dan masa tu jadi nak tinggalkan apa, nak bagi orang ingat pentingnya menyembah Allah dan bukan patung lembu. Jadi Nabi meninggalkan Taurat dalam tu, Taurat dalam bentuk lauh yang dia terima di Tur Saina, dia tinggalkan dalam peti tu. Dia tinggalkan apa lagi dalam peti tu? Mungkin jubah baginda. Lepas tu Nabi Ibrahim pun sama. Dia tahu dia akan mati. Dan bila dia mati ni, orang mungkin akan kembali menyembah berhala. Jadi macam mana nak orang boleh ingat peristiwa jangan ada berhala dalam diri kita ni? Maka Nabi diperintahkan bina Baitullah. So orang tengok Baitullah, orang akan ingat Nabi Ibrahim. Bila orang tengok Nabi Ibrahim bina Baitullah, dia cerita Nabi Ibrahim sanggup berkorban apa saja demi menunaikan ketaatan kepada Tuhan, yang termasuk menyembelih anaknya. Jadi meninggalkan sesuatu ini penting supaya umat terkemudian beringat. So bila kita buka saja peti tabut itu, maka di dalamnya ada Taurat mungkin yang asal, di dalamnya ada apa tadi, jubah baginda, ada serban baginda mungkin, wallahu a'lam. Jadi orang jadi bersemangat. Macam tuan-tuan pergi top cover Saraya di Istanbul kan, tuan-tuan nampak tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa kan. Katakan itu benar-benar tongkat Nabi Musa kan. Sekurang-kurangnya dia menyebabkan anda akan kata, ui benarlah cerita Nabi Musa ni. Tengok tongkat ni kecil je, tak ada apa pun. Tapi tongkat ni lah menyebabkan batu keluar 12 mata air. Tongkat ni lah menyebabkan lautan merah terbelah. Tongkat inilah bertukar menjadi ular gergasi. Tapi nampak tongkat ni tak ada apa pun. Nampak sangat tongkat ni mati, tak ada apa pun. Yang menyebabkan dia hidup bertukar tu Allah. Jadi kita pun jadi kukuh iman. Cuba tuan-tuan curi tongkat tu dan tuan-tuan buat sendiri. Tuan-tuan tak boleh buat. Ya, kita memang dah tak boleh dapat dah mukjizat itu, tetapi sekurang-kurangnya dengan melihat bertambah keyakinan. That's the point. Sekarang, inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ayat ini memberikan isyarat, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini isyarat. Nabi tak tahu ketika ayat ini turun berbicara mengenai apa. Iaitulah satu hari nanti Allah akan kembalikan tabut kepada kamu, wahai Rasulullah. Tabut ini adalah tinggalan Nabi besar. Tabut adalah unsur fizikal yang ditinggalkan oleh Nabi besar. Kalau Musa meninggalkan apa? Peti tabut. Kalau Nabi Ibrahim meninggalkan apa? Baitullah. Jadi ayat ini mengajar, ya Rasulullah, satu hari nanti insya-Allah lepas perang Badar, insya-Allah Allah akan kembalikan tabut quote in quote ataupun Baitullah kepada kamu dengan bantuan malaikat dalam siri-siri peperangan, insya-Allah. Okey. Setakat ni ada soalan sebab kita nak masuk bahagian yang kedua dan kita ada lebih kurang 45 minit. Ini bahagian pertama yang saya kata tadi, cerita Talut yang tak dipuas, pemilihannya tidak orang puas hati. Sekarang ni ada soalan? Tak ada Okey. Ya, silakan. Tagut? Tagut yang lain tu. Talut Talut, adakah ada sejarah peninggalannya? Apa? Cerita sejarah Talut ataupun peninggalan fizikal Talut? Peti tabut. Bukan peti Talut. Wallahu alam, puan Hajah ya. Tak tahu, saya tak tahu adakah peti tabut itu masih ada, dan kalau ada pun tak tahulah, bukan milik kita lah kot.
disimpan oleh orang Yahudi lah kot. Tapi tak tahu, wallahu alam. Sebab tabut ada pada zaman Talut, tabut ada pada zaman Nabi Daud, tetapi zaman Nabi Daud nak sampai kepada terlalu banyak Nabi-Nabi sebelum Nabi Isa, Nabi yang terakhir, dan terlalu ratusan tahun yang banyak, boleh jadi peti itu hancur, boleh jadi sesuatu telah berlaku kepada peti tersebut, kerana Allah hanya mengekalkan peti tersebut untuk diberikan kebaikan kepada Talut. Dan boleh jadi peti itu masih kekal, cuma kita tidak diketahui di mana lokasinya, tak tahu. Okey, boleh? Sekarang saya akan bawa kepada anda cerita Shaul. Talut menumbangkan Jalut, Goliath. Dan sebelum saya paparkan cerita daripada Quran, saya nak anda dengar dahulu cerita daripada Hebrew Bible ataupun Israiliyat, supaya tuan-tuan hargai cerita daripada Quran dan bagaimana perubahan telah berlaku di dalam kitab Taurat. Okay. Saya ringkaskan bagaimana Israiliyat, kisah terbunuhnya Jalut oleh Nabi Daud. Duka citanya ada di dalam segelintir kitab tafsir, tetapi walaupun itu dia dalam kitab tafsir, kita perlu memahami para ulama membawa cerita-cerita ini untuk tujuan memberitahu, bukan untuk membenarkan riwayat ini. Ada beza ya, meriwayatkan untuk memberitahu dengan meriwayatkan untuk membenarkan, tak sama. Jadi ini untuk memberitahu. Okay, saya ringkaskan ya. Pada satu hari Talut mencari Daud untuk mengatur bala tentera menghadapi Jalut. Talut memanggil Daud. Talut keluar sendiri mencari Daud. Dia menemui Daud di lembah yang dibanjiri oleh air, dan ketika itu Daud sedang berehat sambil menternak beberapa ekor kambing. Boleh jadi betul, Daud hanyalah kanak-kanak, ia mengembala kambing. So bila mengembala kambing, anda akan jaga kambing daripada gangguan syaitan. Masya Allah. Serigala. So bila anda memelihara kambing daripada serigala, anda kena ada kemahiran lastik. Anda kena baling tepat pada sasaran supaya serigala tu tak ganggu kambing anda. Shock yang tu kan. Boleh jadi kan. Jadi kadang-kadang apa dalam Bible ni, kalaupun tidak terang-terang busuk ataupun burukkan Nabi, kadang-kadang dia mengukuhkan sedikit imajinasi kita. Lalu Talut meminta Daud, Talut berkata, apakah kamu sudi membunuh bagiku Jalut? Lalu aku nikahkan kamu dengan puteriku dan meletakkan kamu di dalam kerajaanku. Daud menjawab ya. Akhirnya Talut membawa Daud dan membawanya ke barisan bala tenteranya. Di tengah jalan, Daud, maksudnya dalam perjalanan pergi kepada medan perang, Daud dah ada bersama dengan Talut. Tiba-tiba semasa perjalanan, ada satu batu menyeru. Ini dah pelik ni. Wahai Daud, bawalah aku. Aku batu Harun, denganku kau membunuh Raja Fulan. Berjalan lagi, ada batu kedua pula menyeru Daud. Dia ada 3 biji batu menyeru Daud ya, supaya diambilnya untuk membunuh Raja Fulan. Kemudian apabila bertembung dengan Jalut, okey, kemudian Talut pun menawarkan agar Daud Jalut telah berjaya dibunuh oleh Talut
Lalu Daud mengambil batu dan membalingnya ke arah Jalut. Jalut termasuk orang yang paling kuat. Dia dapat mengalahkan pasukan musuh seorang diri. Daud, dia memiliki dapat mengalahkan pasukan musuh seorang diri. Bukan Daud yang ni Jalut yang jahat tu. Jalut memiliki topi yang beratnya 300 pound. Ya betul, ya ada pound kat sini. Ini adalah satu kebohongan. Ini komentar para ulama. Ini kebohongan jelas, sebab macam mana boleh ada perkataan yang menunjukkan beratnya adalah 150 kg. Ketika melihat Daud, Allah meniupkan ketakutan ke dalam hati Jalut. Setelah terjadi perang mulut antara mereka berdua, masing-masing keduanya mengancam yang lain, iaitulah antara Daud dengan Jalut. Daud mengeluarkan sebuah batu daripada kerajangnya dan mengucapkan dengan nama Tuhan Ibrahim, dengan nama Tuhan Ishak, dengan nama Tuhan Yaqub. Lalu Daud melemparkannya. Allah menundukkan angin kepada Daud hingga batu tersebut mengenai bahagian depan topi Jalut, menembusi kepalanya keluar dari tengkuknya sampai membunuh 30 orang di belakangnya. Satu batu bukan setakat menyebabkan kepala Jalut tadi hancur, tetapi membunuh lagi 30 orang di belakangnya. Allah mengalahkan tentera Jalut dan Jalut roboh dalam keadaan mati, jatuh ke bawah. Lalu Daud menyeretnya dan melemparkannya ke hadapan Talut. Nah, ini mayat Jalut, dilemparkannya ke atas Talut. Tentera Talut pun sangat gembira dan kembali ke kota dalam keadaan selamat. Masyarakat pun mula mengagung-agungkan Daud. Okey, nampak dia punya cerita setakat ni, iaitulah berjaya dibunuh Jalut dengan bacaan-bacaan tadi, Bismikallahumma rabba Ibrahim, Bismikallahumma rabba Yaqub, Bismikallahumma rabba Ishaq. Boleh jadi itu benar? Boleh jadi itu berlaku? Tetapi sampai berapa berat topi Jalut tu dah pelik dah tu. Saya mengambil pendekatan untuk tengok mana yang sesuai, mana yang tak sesuai dengan cerita yang kita boleh fahami daripada Quran. Okey, ini cerita yang paling penting. Ini adalah fitnah kepada Nabi Daud dan Talut. Kemudian Talut menawarkan Daud. Okey, kemudian Daud datang kepada Talut berkata, "Mana janjimu wahai Talut?" Talut pun tanya balik, "Mana maharnya?" Daud kata, "Bukankah maharnya adalah membunuh Jalut?" Talut pun kata, "Belum. Kamu perlu membunuh 200 orang musuh-musuh mereka dan membawa," Allah, saya tak sanggup sebut ni, membawa benda tu ke hadapan Talut. Daud pun melakukan itu, ya Rabbi. Lalu Talut menikahkan Daud dengan puterinya dan memberikan kedudukan Daud di dalam kerajaannya. Tiba-tiba hari semakin berlalu, Talut semakin dengki. Shaul ni semakin dengki dengan Daud dan berniat untuk membunuhnya. Salah seorang pengikut Talut, direngkaskan ya, akhirnya salah seorang pengikut Talut memberitahu hal itu kepada isteri Daud. Lalu isteri Daud memperingatkan, memberitahunya apa yang ingin dilakukan oleh ayahnya terhadap Daud. Setelah percubaan dilakukan oleh Talut untuk membunuh Daud, akhirnya Allah selamatkan Daud, tetapi Daud terpaksa melarikan diri kerana bimbang Talut akan berjaya akhirnya membunuhnya. Masyarakat mencaci Talut kerana bermasalah dengan Daud, tetapi Talut tidak mempedulikan cercaan-cercaan itu, bahkan membunuh para ulama dan ahli ibadah yang mengkritiknya. Ini dah melampau batas. Kerana memfitnah Talut, membunuh para ulama kerana bimbang mereka mengkritik tindakannya mahu membunuh Daud. Maka Talut pun selepas membunuh para ulama dan ahli ibadah, Talut menyesal dan dia pun meminta fatwa macam mana supaya taubatnya diterima. Akhirnya dia pergi bertemu dengan Nabi tadi Nabi Samuel tadi, dan Nabi Samuel menunjukkan cara untuk bertaubat dengan cara bunuh diri. Lalu dia pun mati bunuh diri. Itu ceritanya. Wallahu a'lam. Ada fitnah ya kepada Talut dan fitnah kepada Nabi Daud. Kononnya Nabi Daud berperang semata-mata mahu mendapat puteri Talut. Tidak ikhlas perjuangan Daud, ma'adallah. Dan Talut pula cemburu kepada Daud
kerana potensinya yang begitu luar biasa menyebabkan rakyat suka dan mengangkatnya sebagai selebriti. Dua-duanya telah difitnah. Okey, mari kita lihat ya. Allahu akbar, setengah jam lagi. Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allaha mubtaliikum binahar. Semasa mereka yakni semasa Talut berjalan bersama dengan bala tenteranya, tiba-tiba Talut membuat pengumuman, sesungguhnya Allah, bukan saya, telah menguji kalian dengan sebatang sungai. Perjalanan ini sudah jauh dan sudah berpuluh kilometer, panas terik matahari menuju ke Baitul Maqdis. Maka kalian mungkin dahaga, percayalah bahawasanya ketika kalian dahaga dan lapar, di hadapan kalian nanti ada sungai. Sungai itu adalah ujian untuk kalian. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah juzuk 2, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'. Allah akan uji kalian wahai umat Muhammad dengan dua perkara Allah sebut terlebih dahulu. Pertama, takut kepada musuh. Yang kedua, lapar. Dan sekarang anda akan lihat ujian kelaparan, dan sebentar lagi adalah ujian ketakutan. Subhanallah. Inna Allaha mubtaliikum binahar. Allah menguji kamu sungai. Sungai itu bukan rezeki korang. Sungai itu ujian daripada Allah, ujian besar, ibtila. Mubtaliikum, ujian besar untuk kalian. Siapa minum daripadanya, dia bukan pasukan aku. Dia tidak lagi layak untuk bersama dengan aku. Jadi kita boleh katakan ini adalah latihan ketenteraan Talut, di mana dia mahu melihat ketaatan bala tenteranya. Kerana kalau tentera buat kepala sendiri, buat ijtihad sendiri, memang akan membawa masalah kepada pasukan Islam. So ketaatan sangat penting. Dan saya sebut apa tadi, Talut nampak apa yang orang bawah tak nampak. Itu kelebihan beliau. Maka jangan minum air ni. Siapa yang minum, aku akan disqualified daripada pasukan aku. Wa man lam yata'amhu fa innahu minni. Dan siapa yang tak minum daripada sungai ini, dia adalah daripada pasukanku, kecuali yang dah tak tahan sangat, maka ightarafa ghurfatan biyadihi, maka ambillah satu laluan tangan ataupun satu cedokkan tangan, minum, itu tak apa, aku masih terima. Sebab tidak semuanya sekuat iman orang yang tak sentuh langsung air tersebut. Yang tak tahan sangat silakan minum, tetapi hanya satu teguk sahaja. Ya, yang ini pun yang berlaku dalam peperangan Badar, di mana Rasulullah SAW, kerana itu adalah waktu berpuasa, maka Nabi membenarkan berbuka, kerana ini adalah perang. Tetapi tidak mahu berbuka silakan, mungkin kerana tenaga mereka kuat. Tetapi pada waktu itu perintah berbuka adalah azimah. Azimah ini adalah perkara yang tertuntut. Sebab kalian di medan tempur. Kalian bukan berada di rumah, di bilik berhawa dingin tengok TV sambil berpuasa. Kalian di medan tempur ni, masa depan kerajaan Madinah di bawah kerajaan, di bawah tangan kalian. So dalam hadis yang sahih, Nabi memberikan bukan rukhsah, Nabi memerintahkan azimah untuk berbuka. Tapi bukan berbuka dengan chicken chop dan chop, just tamar, untuk tenaga. Tak apa berbuka. Solat asar pun sahabat qada semasa Khandaq. Maknanya solat asar pun terpaksa qada demi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Jihad ni lebih besar kedudukannya. Okey. Jadi siapa yang tak minum, dia daripada pasukan aku, kecuali yang nak minum sedikit silakan. Perhatikan, ya ta'am, bukan yashrab. Maknanya apa? Yang minum bukan daripada pasukan aku, yang makan apatah lagi. Sebab dalam sungai ada apa? Ada ikan. Ikan keli. Isteri pantang ni banyak beli ikan selah, ikan tenggiri. Jadi kau ingat bila aku kata jangan minum, so makan boleh, jangan harap. Minum tak boleh, makan apatah lagi. Kecuali yang hanya seteguk sahaja. Subhanallah. Bila sampai sahaja sungai tersebut, lupa belaka, mereka sudah tidak taat kepada perintah Talut.
pakak-pakak minum beramai-ramai kecuali sedikit yang mematuhi arahan. Qalilan minhum. Dan apabila mereka tidak patuh kepada arahan, perjalanan diteruskan. Tak mengapalah. Ya. Bila falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, apabila jawazahu, apabila bertembung huwa walladhina amanu ma'ahu, apabila huwa ni siapa? Siapa huwa walladhina amanu ma'ahu? Walladhina amanu ma'ahu ni kita fahamlah pasukan muslimin di bawah Talut. Tetapi huwa di sini siapa? Talut Talut Tapi kenapa Allah Ta'ala kena sebut dia dan sahabat-sahabatnya? Apabila jawazahu huwa walladhina amanu ma'ahu, apabila bertembung di hadapan sudah nampak Jalut, dia yang pertama sekali nampak, dan kemudian orang-orang beriman yang bersama dengannya. Yang pertama sekali sebab tadi Talut, dialah yang paling nampak, sebab dia ni ketinggian dia menyebabkan dia ni macam radar, dia dapat detect lebih awal. Tetapi juga ini menunjukkan dia berjalan paling depan. Seorang yang berada di depan sekali, dia akan nampak bahaya di depan. So ini menunjukkan Talut. Cerita Talut adalah cerita isyarat kepada kualiti Rasulullah di medan jihad. Tuan-tuan rasa Nabi duduk kat belakang bagi arahan ke? No. Huwa walladhina amanu ma'ahu. Dalam benda-benda membabitkan bahaya, biar aku duduk di depan, biar aku hadapi terlebih dahulu, dan kalian backup di belakang. Ini kualiti keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi orang paling berani di medan tempur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul dalam surah Al-Mulk cantik ya. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Perhatikan ayat ni dulu. Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya. Kenapa Allah sebut aku dulu, baru orang-orang bersama dengan aku? Mengiktiraf keberanian Rasulullah. Orang paling depan bertembung dengan musuh adalah Nabi sendiri. Nabi bukan beri arahan daripada belakang dan gentar untuk bertembung dengan musuh. Lalu berkatalah tentera-tentera Talut yang minum air tadi, la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudih. Hari ni tak gerak weh, tak larat weh. Tak mampu kita nak berdepan dengan Jalut dan bala tenteranya. Jumlah mereka jauh lebih ramai. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Tetapi sebaliknya telah berkata golongan yang sedikit tadi yang tidak minum air kecuali seteguk. Mereka ini Allah tak kata golongan yang tidak minum air. Allah Ta'ala kata golongan yang, ya benar mereka tak minum air kecuali seteguk, tetapi ini sebab mereka tidak meminum air kecuali seteguk, dan ini sebab mereka taat kepada perintah Talut, dan ini sebab mereka tidak gentar dengan Jalut, iaitulah mereka tahu mereka akan bertemu dengan Allah pada bila-bila masa. Perang hanya cara sahaja untuk mati. Mati sudah ditakdirkan Allah. Nak lagi mana? Walaupun kebinaan yang kukuh dindingnya, kalau mati itu dah datang, kita tak boleh lari. Jadi hanya soal memilih sahaja mati yang bagaimana. Tiadalah kematian yang lebih mulia kecuali mati di jalan Allah. Jadi qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah. Berkatalah orang-orang yang yakin bahawasanya mati sudah ditentukan Allah dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau Allah takdirkan kita tak mati dalam peperangan ini, maka tak matilah. Kalau Allah takdirkan mati tidak dalam peperangan semasa tidur, maka matilah semasa tidur. Itu yang berlaku kepada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Sentiasa menang dalam peperangan, tak mati di medan perang, tetapi mati di atas kamar tidur. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Inilah pidato Nabi dalam peperangan Badar. Dia bagi semangat kepada para sahabat. Iaitulah ayat yang turun sebelumnya, cerita Talut. Berapa banyak daripada fi'atin qalilah, pasukan yang sedikit telah berjaya mengalahkan pasukan yang banyak. Kerana menang dan kalah adalah urusan Allah. Allah nak lihat ketaatan kamu, lalu Allah akan uruskan musuh kamu.
Okey, ingat poin saya mula-mula tadi. Kalau kita taat pada Allah, Allah perintahkan supaya jangan minum air kecuali seteguk, dan perintah itu disampaikan melalui wakilnya Talut, maka taat pada perintah Allah. Taat perintah Rasul artinya taat perintah Allah. Talut, ya, setengah ulama kata Nabi, setengah ulama kata tidak Nabi, wallahu alam. Yang penting dia diberitahu oleh Allah mengenai air sungai ini jangan minum kecuali sedikit. So siapa yang taat, Allah akan uruskan kepadanya kemenangan. Wallahu ma'as sabirin. Saya kata apa tadi? Baca ayat sampai habis untuk faham hukum universal. Iaitulah sebagaimana ia berlaku kepada Talut, ia akan berlaku kepada sesiapa yang sabar. Setiap orang yang sabar, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya kemenangan, walaupun jumlahnya sedikit. Ya, itulah yang berlaku di dalam peperangan Badar, dan itulah yang akan berlaku di Syria nanti berdasarkan hadis-hadis Nabi, di mana jumlah pasukan muslimin sangat kerdil ya di Syria nanti. Pasukan muslimin akan berkubu di Ghutah yang diserang baru-baru ini. Ya, pasukan muslimin nanti, ini hadis-hadis akhir zaman, akan berkubu di Ghutah ketika Romawi akan turun di Amid dan Dabiq. Berlaku peperangan besar, jumlah Romawi terlalu besar, pasukan muslimin terlalu kerdil. Wallahu ma'as sabirin. Allah akan menangkan pasukan muslimin ke atas musuh-musuh mereka Romawi dalam peperangan Malhamah Kubra. Okey. Walamma barazu li Jalut wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Apabila orang-orang beriman itu bertembung dengan Jalut dan tenteranya, mereka berdoa kepada Allah. Kemenangan di dalam peperangan, anda akan lihat di dalam Al-Quran, Allah tak tunjukkan sangat kejeniusan komander itu. Allah tak tunjukkan sangat kehebatan pasukan tentera tersebut. Ya Allah nak tunjukkan kemenangan dalam peperangan hebat ini adalah kerana doa. Hebatnya pemuda Al-Kahfi sampai tidur 300 tahun, semua cerita tu lepas doa Rabbana atina min ladunka rahmah. Kita tengok filem kan, kehebatan kemenangan sebuah tentera ini adalah kerana berpunca daripada komander punya pidato hebat, jeniusnya strategi perang, ataupun pasukan punya team bonding yang power. Tetapi Quran tunjukkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, iaitulah kehebatan pasukan Talut kerana doa. Mereka tahu mereka lemah, hanya Allah sahaja sumber kekuatan. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrigh. Afrigh ni, kalau saya bubuh air dalam cawan ni, dia sampai melimpah. Kita bubuh air sampai melimpah, makanya ya Allah, waktu terjemahan dia adalah limpah. Melimpahlah tu. Maknanya ya apa, ya tumpahkan kepada kami kesabaran. Tolong jatuhkan ke atas kami macam kau jatuhkan air hujan lebat. Ya, jatuhkan kami kesabaran. Sebab dalam situasi sekarang memang kami tak boleh nak sabar. Kenapa tak boleh sabar? Sebab kami mula ada lintasan-lintasan yang kurang baik kepadamu wahai Allah. Iaitulah kami berada di tempat yang kami akan mati sia-sia kerana kami punya keluarga. Alangkah baiknya kalau kami masih boleh ada kehidupan selepas ini, anak-anak kecil kami boleh dibesarkan. Jadi bila ada lintasan-lintasan yang kurang baik ini wahai Allah, kau tolong jatuhkan kepada kami kesabaran untuk menahan diri daripada lintasan-lintasan yang bukan-bukan. Wa thabbit aqdamana, dan tetapkan kaki kami supaya tidak lari ke belakang, tidak melarikan diri. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan lebih penting lagi wahai Allah, berikan keputusan menang. Kami bukan mahu menang kerana mahu hidup. Kami mahu menang demi kemenangan Islam, demi pertahanan Islam. Jadi tuan-tuan tengok ayat terakhir suratul Baqarah 286. Ada mushaf tak? Ada tak? Wansurna 'alal qaumil kafirin.
Itu doa untuk siapa? Kita sangka ini doa pasukan Talut sahaja ya. Tapi inilah juga doa yang Allah minta Nabi sebut, kerana 2 ayat terakhir suratul Baqarah Nabi terima secara khusus daripada Allah di bawah arash. Tuan-tuan tahu tak? 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, and then la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Sekali, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, ma la taqata lana bih. Waghfir lana warhamna wa'fu 'anna. Sekali. Rabbana waghfir lana Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tadi doa yang Talut lafaz lalu dia menang. Aku nak doa ini kau lafaz untuk kemenangan satu hari nanti. Kau tak tahu bila perang Badar tu, tapi aku tahu. So bekalkan elok-elok lebih awal dengan doa ini, dan Nabi terima ayat ini 2 ayat terakhir Baqarah rupanya makiyah, kerana Nabi terima dalam peristiwa Mi'raj berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Nabi terima di bawah arash, kerana Nabi kata 2 ayat terakhir Baqarah adalah perbendaharaan daripada arash Allah. 2 khusus Nabi terima secara direct, di mana Jibril pun tak boleh naik atas tu. Besar ya kedudukan 2 ayat terakhir ini. Tak boleh baca surah Baqarah, baca 2 ayat terakhir. Sebab 2 ayat terakhir itu dia simpulkan suratul Baqarah, iaitu pertembungan orang beriman. 5 ayat pertama suratul Baqarah dengan orang yang ada masalah kafir dalam hati mereka. Sebab surah Baqarah ni pasal pertembungan antara orang beriman dengan orang kafir. Begitu. So 2 ayat terakhir itulah. Sebab kita ni pun bukan mampu sangat nak baca surah paling panjang ni, tapi tak mahu syaitan masuk dalam rumah kan. Jadi paling kurang dia ada usaha untuk hafal dan baca 2 ayat terakhir setiap hari lah. Fahazamuhum biidznillah. Lalu mereka dapat mengalahkan Jalut dengan izin Allah. Macam tu je. Mudah je kan? Baca doa, menang terus. Allah tak sebut macam mana mereka kalah, macam mana Jalut kalah. Simple yang dah tengok ayat ni. Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Selesai. Berapa saat je saya baca ayat ni kan? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Dawud Jalut. Selesai dah peperangan tu. Doa tadi lagi panjang daripada cerita perang. Kita tak diberitahu berapa jumlah tentera Jalut, kita tak diberitahu bagaimana Jalut tumbang. Yang kita diberitahu Daud telah berjaya membunuh Jalut. Macam mana cara kita tak tahu, wallahu a'lam. Jadi ulama kata betapa ringkasnya cara Allah persembahkan peperangan ini, menunjukkan betapa pantasnya peperangan itu memihak kepada pasukan muslimin. Betapa pantasnya perjalanan peperangan itu, sekejap gila tentera Islam menang macam tu. Maknanya ketika batu itu dibaling oleh Daud, sebenarnya bukan Daud yang membaling batu itu. Wa ma ramaita, ini Allah kata pasal perang Badar dalam suratul Anfal. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu membaling anak panah itu, bukan kamu yang baling sebenarnya. Satu anak panah sampai 3 orang jatuh, apa cerita? Satu anak panah 3 orang jatuh kat depan. So ini menunjukkan ada orang lain, ada zat lain, ada makhluk lain bersama pada waktu itu. Ya, itulah para malaikat. Dan tiba-tiba Daud muncul dalam cerita ni, betul tak? Tiba-tiba Daud muncul. Daud tidak dikenali pun dalam cerita-cerita sebelum ni. Dan sekarang Daud muncul tiba-tiba. Dan Allah kata, inilah cerita, inilah satu ayat yang merumuskan siapa Daud. Inilah satu ayat yang merumuskan siapa Daud sebelum
dan semasa beliau menjadi raja. Pertama, dialah orang yang di mana tentera pasukan Talut tercengang, dia membunuh Jalut. Lepas tu Allah Ta'ala memberikan kepadanya kekuasaan. Dia menjadi raja. Boleh jadi selepas kewafatan Talut, ya, atau boleh jadi Talut menyerahkan kuasa kepada Daud. Kerana depan mata Talut Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Daud, di mana Jalut yang lengkap dengan kelebihan dan kemodenan fasiliti ketenteraan telah tumbang dengan mudahnya di tangan seorang kanak-kanak yang bernama Daud. Jadi kerana Allah memilih Daud untuk tumbangkan Jalut, maka Talut memilih beliau untuk menggantikan beliau. Tak ada unsur cemburu, tak ada unsur iri hati. Karena melihat kamu dipilih Allah, maka layaklah kamu menjadi raja kepada Bani Israel. Wal hikmah artinya ulama kata kenabian. So dahlah raja nabi pula, dahlah raja nabi, dahlah politik agama gabung sekali, kan seronok. Maknanya orang yang sama boleh jadi rujukan dalam politik, kekuasaan, pemerintahan. Orang yang sama menjadi rujukan dalam halal dan haram dalam agama. Inilah di Islam, dia tidak pisahkan sebagaimana sekular. Jadi subhanallah, kualiti muluk tadi ada pada Talut kan, kualiti hikmah ada pada Nabi Samuel kan. Sekarang Daud ada dua-dua. Daud ada dua-dua sekarang kan, alhamdulillah. Wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah terus mengajar Daud apa yang Allah mahu dia belajar. Yasha di sini tuan-tuan ya, yasha di sini Allah mengajarnya apa yang dia mahu. Dia di sini siapa? Kalau ada terjemahan tu, terjemahan yang macam ni bagus. Nya tu dia buat huruf besar. So baguslah. Yasha di sini Allah mahu. Sebab ada orang bila dia menang, dia ada kekuasaan, dia ada kerajaan, dia ada ilmu, dia mula nak belajar benda-benda yang tak sepatutnya dia belajar. Dia mula berfikir benda yang tak sepatutnya dia fikir sebagai seorang yang sudah kaya raya. Maka Allah Ta'ala mengajar kita, Daud bila dia dah berjaya menang, aku ajar dia benda yang aku mahu. Sebab Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk beliau. Dia tak tahu apa yang terbaik untuk beliau. Dan Allah Ta'ala memberikan ibrah. Allah Ta'ala merumuskan pengajaran cerita Talut melawan Jalut. Cerita ini mengenai apa sebenarnya ni? Allah Ta'ala sendiri memberikan kesimpulan. Kesimpulan cerita ini adalah, kalaulah Allah tidak menolak manusia yang lain antara satu sama lain, kalau Allah tidak tolak manusia yang lain, yakni manusia yang mahu menumpahkan darah, dengan manusia yang lain menghalang manusia ini daripada menumpahkan darah, maka akan rosaklah bumi. Maknanya kalau Jalut ini dibiarkan menumpahkan darah, tidak ada yang menghalang daripada Talut, dibiarkan bermaharaja lela Jalut, dibiarkan bermaharaja lela Abu Jahal, tidak ada yang menghalang kemahuan mereka nak menumpahkan darah, maka habis bumi. Maka di sini kita belajar sesuatu. Jihad adalah keperluan untuk mengelakkan kafir bermaharaja lela menumpahkan darah. So jihad adalah defense system. Begitu kita faham ya. Walakin Allah dzu fadlin 'alal 'alamin, dan Allah mempunyai banyak kelebihan yang boleh dikurniakan kepada manusia ya, di seluruh alam, di seluruh dunia. Allah punya kelebihan ya untuk memuliakan sesiapa yang dia mahu muliakan. Ya, wallahu alam. Jadi alhamdulillah, saya rasa sudah selesai ya cerita Talut dan cerita Nabi Allah Daud alaihi salam. Sebelum tu afriq tadi ya Allah limpahkan. Limpah dengan air ni tak boleh dipisahkan kan? Seolah-olah pasukan Islam bila dia berdoa, ya Allah hujani kami dengan kesabaran, jatuhkan kami air kesabaran untuk bersihkan hati kami yang mungkin kotor. Bila air hujan turun, benih yang tak nampak akhirnya muncul,
tunasnya. Betul Benih duduk dalam tanah, tuan-tuan tak nampak kan? Afriq artinya, ya Allah, jatuhkan hujan lebat. Ya, penuhkan hati kami dengan kesabaran. Penuhkan tanah ini yang kering ini dengan air, supaya benih ini boleh menampakkan dirinya. Siapa benih tu? Daud. Kita tak nampak dia sebelum ni. Sekarang Allah nampakkan dia. Dan akhir sekali Allah Ta'ala sebut cerita ini juga adalah untuk menunjukkan benih yang kalian tutup, bahawasanya Muhammad adalah Rasulullah. Sedua perkara serentak anda dapat lihat Pertama, Nabi mengesahkan apa dalam Taurat yang asal, di mana Daud muncul secara tiba-tiba kerana pilihan Allah, ibarat benih yang dibiarkan dalam tanah yang mati. Tiba-tiba hujan datang, baru dia muncul tiba-tiba. Dia membesar macam seperti pohon, diberikan kekuasaan, diberikan hikmah dan diberikan ilmu seperti pohon. Dan cerita yang sama untuk Allah buang tanah-tanah ini supaya ahlul kitab nampak benih yang sedang berkembang, namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tilka ayatullahi nasluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu dengan tujuan, dan cerita ini benar. Dan cerita ini aku paparkan kepada kamu untuk mengesahkan kamu adalah Rasulullah. Kamu terima mesej ini daripada aku, bukan kamu belajar daripada sesiapa. Wallahu a'lam. Jadi ada 5 minit lagi Ada soalan ke? Silakan Puan. Kualiti yang 4 tu boleh ulang sekali lagi tak? Kualiti yang 4 tadi adalah yang pertama safwah. Safwah adalah kesucian hati, tiada sebarang penyakit. Yang kedua adalah kualiti ilmu, kepakaran dalam sesuatu bidang. Yang ketiga adalah jisim, kesihatan tubuh badan. Dan yang keempat adalah taufiq. Taufiq adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Ada lagi? Ya, silakan tuan. Adakah cerita ini berlaku dalam keadaan Nabi ditanya oleh seseorang, atau ia berlaku dalam keadaan Nabi tidak ditanya oleh sesiapa pun? Soalan yang bagus daripada yang bertanya. Setakat saya baca, dan saya rasa ini kekurangan saya tak sempat baca banyak. Khususnya buku-buku Asbabun Nuzul. Minta maaf Haji tak sempat nak belik Asbabun Nuzul. Persoalan mengenai ada ke orang tanya mengenai kisah ini atau tak ada orang tanya, dia akan terjawab dengan kitab-kitab Asbabun Nuzul. Dan setakat saya duk baca, dan bacaan saya sangat kurang, dan saya pun tak puas hati dengan pembentangan ini kerana saya tak banyak sangat kesempatan nak baca. Setakat saya duk baca cerita Talut, dan cerita ini berakhir dengan Daud, tiada kaitan dengan soalan daripada para sahabat sama ada muhajirun ataupun ansar. Dan setakat saya baca juga, tiada Yahudi ahlul kitab cabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terangkan kepada mereka tentang Talut, pun tidak ada soalan tersebut. Setakat saya baca, dan boleh jadi saya salah. Jadi mohon diberikan masa pada saya untuk semak. Setakat saya yakini tidak ada soalan tersebut secara lantang. Bahkan Nabi memberitahu perkara ini ada dalam kitab orang. Semak balik semak. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhi